Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Mok Teh Channel bersama Mok Teh. Okey, kali ni Mok Teh nak share resipi tu nasi kerabu. Di sini Mok Teh akan tunjuk step by step cara macam mana nak buat nasi kerabu yang marvelous, yang memang sedap. Okey, ikut step by step apa yang Mok Teh tunjukkan dalam video ni. Okey. Nasi kerabu yang Mok Teh buat ni, Mok Teh menggunakan pewarna asli, bukan tiruannya, iaitu bunga telang macam dalam gambar ni. Bahan-bahan untuk nasi kerabu biru. Okey, segenggam bunga telang. Inilah dia bunga telang ya. Kepada yang belum kenal bunga telang, macam inilah bunganya, berwarna biru Okey, mula-mula kita basuh dululah bunga tu. Okey, macam biasalah. Okey, lepas tu sediakan blender untuk dikisar halus. Kita kisar halus tau Okey, kita nak air dia sahaja. Air dia tu akan jadi warna biru selepas kita di blend. Okey, masukkan sedikit air. Paras-paras tenggelam je bunga tu Okey, lepas dah blend tu tengok nampak dia macam gitu. Okey, warna dia pun biru tau. Inilah pewarna asli, nampak biru cantik, biru pekat. Inilah pewarna asli bukan pewarna tiruan. Ini pewarna dari bunga telang tadi. Inilah sebenarnya pewarna bunga nasi kerabu. Tapi sekarang banyak yang diorang guna pewarna tiruan tau. Ni yang sebenarnya pewarna asli. Okey, basuh beras macam biasalah. Okey, lepas tu kita tuang air yang kita dah blend tadi, air bunga telang tadi warna biru tu ke dalam ke dalam periuk yang kita guna untuk masak nasi lah. Okey, sukatan dia macam biasalah. Okey, lepas tu kita cari-carikan daun limau, limau purut tau. Campur dalam tiga helai daun limau purut, kita koyak-koyakkan limau purut. Lepas tu sedikit garam. Okey. Lepas tu kita boleh masak lah, letak atas dapur elektrik. Okey, kita sukat dia. Paras tu lah. Biasa orang sukat nasi kan paras 1 inci jari kita tu. Okey, masuk untuk kita masak dia lah. Masuk dalam periuk elektrik untuk masak. Lepas tu kita on dia lah. Tunggu sehingga dia masak. Macam ni lah dia dah masak tu. Okey, proses buat sambal nasi kerabu pula Okey, kita tengok. Okey, sediakan ikan selayang ataupun ikan kembung dalam 5 ekor ataupun 6 ekor gitulah. Kalau banyak ikan lagi sedap sebenarnya. Okey, lepas tu macam biasa basuh. Okey, lepas tu masukkan 1 sudu garam. Ini kita nak garamkan dia. 1 sudu kunyit. Okey, ni proses untuk kita goreng dia tau. Okey, Mok Teh buat dengan ikan goreng. Sebenarnya buat dengan ikan goreng lagi sedap. Ada orang buat dengan ikan bakar. Boleh, ikan bakar pun boleh. Ikan goreng pun boleh. Okey. Kita gorengkan dia. Okey, masuk dalam kuali goreng. Goreng sampai dia garing. Okey, apabila dah garing, kita angkat. Okey, masuk dalam pinggan. Okey, dia dah betul-betul garing kan. Lepas tu kita siap-siapkan dia. Okey, asingkan tulang dan isi. Kita nak isi je lah. Tulang tu tak payahlah. Tulang tu buang lah. Okey, lepas tu kita tumbuk isi dia. Isi ikan goreng tadi tu, ikan selayang goreng tu kita tumbuk. Kita hancurkan dia. Hancur tu tak berapa hancur sangat lah. Hancur dia lebih kurang macam tu lah dalam gambar tu. Okey, asingkan. Lepas tu kita fokus pada kelapa pula. Okey, kelapa ni kita kena sangai dia dulu Okey, goreng dia tanpa minyak lah dalam kuali tu sampai dia garing. Okey. Proses buat nasi kerabu ni perlu kesabaran sikit. Tapi kalau makan memang sedap lah. Nak buat dia tu panjang sikit masa. Dah ambil masa sikit lah. Okey, kita sangaikan dia. Okey, goreng tanpa minyak dalam kuali. Okey, api
Kena slow je tau. Jangan api besar tau. Kalau tak hangus serunding kelapa ni. Nanti slow-slow je apinya. Okey. Proses sangrai ni lama sikit tau sampai dia garing. Apabila kita nak tahu dia garing tu, kita pegang tu rasa macam dah garing tu, dah boleh angkat lah. Lepas tu kita tumbuk dia lah. Tadi kita tumbuk ikan kan. Ni kita tumbuk kelapa, kerisik dia pula. Okey, kita tumbuk kelapa yang dah disangrai tadi tu. Okey, campurkan dalam ikan tadi lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Tak payah nak hancur-hancur sangat. Okey, satukan dalam ikan goreng yang kita tumbuk tadi. Okey, ikan goreng dan kelapa kita dah tumbuk tadi. Okey, sekarang kita nak tumbuk halia. Okey, halia pula. Proses dia memang lah makan masa sikit. Halia dan bawang putih. Okey, kita tumbuk halia dan bawang putih sampai dia hancur juga. Lepas tu nampak dia dah hancur tu, lebih kurang gitu. Campur lagi, tumbuk lagi serai. Campurkan serai, tumbuk sekali lah dengan bawang putih, halia, serai. Okey, satukan sekali, tumbuk sekali dalam satu lesung tu. Okey, sampai dia hancur juga, lumat. Lebih kurang macam tu dalam video, dalam gambar tu. Lepas tu campur bawang tadi, bawang besar tadi. Juga hancurkan sampai dia lumat jugalah. Okey, nampak dia dah lumat lah tu, dah hancur. Lebih kurang macam dalam video tu. Okey, kita boleh ambil dia, satukan dalam ikan dan kelapa yang kita dah tumbuk tadi. Satukan semua. Inilah proses buat sambal dia ni. Serunding dia ni. Ini nasi kerabu kalau tak ada serunding ni memang tak jadi nasi kerabu, tak sedap lah. Inilah penyedap rahsia nasi kerabu yang sedap. Dia kalau ikan lebih tu lagi sedap sebenarnya. Dengan kelapa goreng tu lemak-lemak, rasa ikan, itulah yang sedap. Okey, lepas tu kita gaul gaul biar dia bercampur semualah tadi. Macam ikan, kelapa, bawang, serai, semua tercampur lah. Okey, lepas tu masukkan 1,5 sudu garam. Okey, dan perasa lah. Masukkan 1 sudu perasa juga. Lepas tu kita kacau-kacau lah. Okey, kacau supaya garam perasa tadi sebati dalam sambal serunding nasi kerabu ni. Okey, masukkan 1 sudu besar gula. Kena ada gula okey, baru dia rasa manis, masin, perasa tu okey, semua rasa. Kacau bagi dia sebati. Okey, proses sambal dah siap lah. Macam ni lah untuk sambal nasi kerabu. Ini memang tak ada ni tak sedap nasi kerabu tau. Okay, lepas tu campur lada hitam. Sedikit lada hitam yang dah ditumbuk tadi, di blend lah. Okey, campurkan sekali, gaulkan sekali. Okey, inilah dia sambal nasi kerabu by Mok Teh. Memang sedap. Try cuba, jangan tak cuba resipi Mok Teh ni. Inilah dia sambal nasi kerabu. Nak kasih tips ni. Okey, petua nak tahan lama sambalnya, sangrai balik sambalnya sekejap setelah dah siap buat. Kena sangrai balik, barulah tahan lama, tak cepat basi. Okey, sambal dah siap, nasi pun dah masak. Kita fokus pada kuah nasi kerabu pula. Macam ni lah dia kuah nasi kerabu. Bahan dia 1 inci belacan. Okey, sedikit halia, 1 inci halia, 2 biji bawang merah. Okey, sedikit lada kering, 1 mangkuk santan pekat. Okey, dan 1 batang serai. Okey, inilah dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal dia.
Okey, ni semua bahan-bahan ni kita akan blend Okey, blend sampai hancur lah. Okey, kita blend, kita guna apa, tak payah guna air, kita guna santan kita blend dengan santan, sedikit santan, lepas tu kita blend untuk buat sambal dia, untuk buat kuah dia ni. Okey, lepas tu dah blend dengan santan tu, okey, masukkan dalam kuali. Okey, lepas tu campur sedikit santan. Campurkan sedikit santan ataupun satu mangkuk santan pekat ke dalam kuali yang kita dah tuangkan bahan yang kita blend tadi Okey, masak dia sehingga betul-betul dia kering dan pecah minyak Okey, kita kacau-kacau supaya bahan tadi tercampur. Okey, kacau, masukkan satu kecil sudu garam dan perasa lah. Okey, kacau lagi sampai kuah dia tu pekat dan kering, sampai kering lah, sehingga dia keluar dan pecah minyak. Nampak ni proses, tengok, nampak ni dah proses, dah nak boleh angkat dah ni. Dia dah pecah minyak macam tu, kita dah boleh angkat. Ni tandanya dia dah masak. Okey, proses buat air lada budu pula. Budu, ada penggemar budu tak? Ni dia air lada budu ni. Okey. Perkara wajib mesti ada budu. Tak ada budu tak sedap nasi kerabu Okey. Okey, sediakan cili padi, terpulanglah, nak pedas lebih, kalau tak nak pedas kurangkan. Dan budu, sediakan budu, sedikit budu. Okey. 2 ulas bawang putih, 2 biji limau dan 1 daun limau purut. Ini kita akan blend dan campurkan semua dalam budu tadi. Blendnya tu jangan terlalu hancur sekejap je. Okey. Masa blend tu, blend dengan budu tau, campur budu campur dengan sedikit air, campur dengan budu terus. Lepas tu masukkan budu lah, nak pekatkan sikit. Okey, lepas tu potong halus-halus daun limau purut tadi. Okey, taburkan atas air lada budu tadi. Ni orang panggil air lada budu. Jadi tak perlu dah nak buat air lada. Okey, maknanya kita dah masukkan sekali dah air lada dan budu tadi. Itu namanya air lada budu. Lepas tu perahlah limau sikit, limau kasturi tadi. Inilah dia air lada budu. Okey, kita fokus pada ulaman pula. Nasi kerabu nak kena ada ulam. Proses nasi kerabu ni memanglah menguji kesabaran. Okey, tapi makan dia memang sedap. Okey, potong kacang panjang halus-halus lah. Potong kacang panjang. Okey, lepas tu potong kubis. Kubis pun potong halus-halus jugalah. Okey, ni semua potong kecil-kecil halus-halus supaya makan nanti tak tercekik tak tercekik makan tu. Okey. Okey, potong. Lepas tu potong pula daun kesum, halus-halus jugalah potong halus-halus juga. Okey, satukan dia dalam satu bekas lah. Okey, gaulkan sekali dalam satu bekas Okey. Lepas tu campurkan dengan toge sekali. Empat bahan ni je Mak Teh buat ulam. Tapi sebenarnya ulam tu banyak lagi tau. Apa-apa ulam pun boleh. Carrot ke, pucuk gajus pun boleh. Okey, orang Kelantan panggil pucuk ketereh. Pucuk tereh. Okey, gaul-gaul dia sampai dia tercampur lah. Okey, inilah dia ulam untuk nasi kerabu. Okey, nasi dah sedia ada, masuk dalam pinggan dah tu. Okey, sambal nasi kerabu pun dah siap. Okey, kuah nasi kerabu pun dah siap. Air lada budu pun dah ada, dah siap. Dan lawanlah dia dengan apa? Daging goreng. Dengan apa? Ayam goreng pun boleh. Lepas tu telur masin, macam-macam lagi. Solok lada. Okey, kalau nak tahu solok lada macam mana nak buat, Mak Teh dah dulu sebelum pada ni video Mak Teh dah buat solok lada tau. Okey, nanti tengok tau solok lada Mak Teh buat. Okey, buka aje Mak Teh channel. Okey, nanti cari solok lada. Okey. Alhamdulillah, siap juga akhirnya nasi kerabu Mak Teh ni. Penat betul siapkan nasi kerabu ni, letih. Tapi Alhamdulillah, walaupun letih, Mak Teh seronok bagi-bagi resipi kepada anda semua. Moga bermanfaat. Alhamdulillah. Okay, itulah dia resipi nasi kerabu by Mak Teh. Okay, cara Mak Teh buat tu memang sedap. Okay.
pada adik-adik, kakak-kakak yang baru nak belajar nak buat nasi kerabu tu, ikut step by step yang Mok Teh dah tunjukkan kat sini tau. InsyaAllah jadi. Okey, jangan derhaka resipi dah lah. Okey. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Dah tekan loceng sekali tu kalau nak mendapat resipi Mok Teh yang seterusnya. Ingat, like, subscribe ni tak berbayar tau. Okey, jika anda suka, anda like. Okey, sampai jumpa lagi di video-video Mok Teh yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.